Kau nak tahu tak? Aku ni dah lah speaking teruk. Thesis, report, assignment, semua kena dalam bahasa Inggeris. Kalau aku speaking, orang akan bunyi memerang. Kenapa? Sebab tak faham aku cakap apa. Nasib baik ada apps U Dictionary ni yang boleh bantu aku untuk buat assignment. Nak guna pun senang, geng. Korang buka apps ni, korang type korang nak cari apa, automatically dia akan keluar apa yang korang nak. Dan yang paling best, dia siap bagi contoh ayat. Perkataan korang nak, dia akan bagi contoh ayat dekat bawah. Yang paling aku suka tentang apps U Dictionary ni adalah sebab dia boleh scan gambar dan dia translate gambar tersebut. Ni memang sesuai sangat untuk orang yang suka melancong. Kau pergi Jepun, ada papan tanda dia kan, kau tak faham, nak tanya orang malu. So kau scan pakai telefon, nanti dia tolong translate untuk kau. Pergi Jepun, kau scan telefon, nak pergi Temeloh, dia keluar nak pergi Temeloh macam mana. Tunggu apa lagi, geng? Cepat download apps U Dictionary ni sekarang. Link aku sediakan dekat description. So jangan tunggu lama-lama. Download sekarang. Cepat download, geng. Download. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekejap, geng. Saya tak jap. Dah lekat belum? Dah start ke? Dah start. Okey. Nampak muka? Dah nampak dah. Apa tu? Apa tu? Ya Allah, apa tu? Reset. Hari tu, aku ingat lagi minggu lepas kot, ada orang komen nampak reset dalam video. Reset ni bukan sengaja letak atas tu, dekat dengan katil. Bukan apa, hari tu time tidur, tiba-tiba ada lipas terbang datang. Lipas ni, kalau tak terbang, aku tak takut. Tapi kalau dah terbang, boleh sawan, babe. So bila letak kat sana, nampak lipas, terus ambil. Sap, terus sembuh. Sap. Bodoh lah sembuh sekarang. Dah bau. Penat lagi yang jadi bodoh macam ni. Ni kalau aku pensan depan kamera ni, jadi konten dah ni. Nak viral, buat cerita hantu pensan. Padahal tersedut reset. Tak apalah, geng. Bodoh dengan aku memang tak dapat dipisahkan. So minta maaf. And hari ni awal sikit buat video. Semangat sikit nak buat video kat korang ni. Sebab kita ada cerita baru. Cerita baru nak share. Tapi sebelum aku ceritakan dekat korang, aku nak bagi salam dululah. Assalamualaikum, guys. And welcome back to my YouTube channel. Apa khabar semua? Thank you lah korang sudi tengok video aku malam-malam ni. Walaupun dalam keadaan penat kerja, yang tengah memandu ke, yang tengah dating ke, tapi sudi dengar video aku. Tapi sebelum tu jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Sebab apa? Sebab aku ada azam tahun baru. Walaupun dah bulan 3, aku ada azam tahun baru. Azam aku adalah aku nak buat konten lebih kerap. Macam sebelum ni ada orang komen, seminggu sekali tak cukup. Kalau boleh, dia nak setiap saat ada je video masuk. Satu saat, pap video masuk. Satu saat, pap video masuk. Satu saat, pap video masuk. Dia ingat buat video ni macam buat story IG. Tapi tak apa, demi korang, aku akan cuba yang terbaik. Walaupun tadi balik kerja, dah rest kejap, terus buat video, tak apa, demi korang, aku akan buat juga. Mengah bik cakap. Tapi untuk buat video banyak-banyak tu, aku kena ada support untuk korang. Sebab tanpa korang, aku ni hanyalah ibarat sebotol reset. Kenapa reset? Tak tahu. Sebab aku terpandang reset. Reset dekat sebelah, aku terpandang reset. So aku ingat, reset je sekarang. Kuat baik bau dia. Wangi pula. Jangan, nanti ketagih reset bahaya. Ketagih reset, kalau esok nampak mata aku merah-merah. So jom kita kembali pada story puaka kita. Sebelum kita bercerita lebih jauh. Dan yang paling penting, untuk story puaka kita buat apa, kan? Untuk story puaka, kita tutup lampu. Kejap. Tutup lampu. Sekejap, mana lampu merah aku? 1, 2, 3. Tak hidup. Sudah. Baru hidup. Kau ni buat suspend lah. Tak hidup pula lampu malam-malam. Assalamualaikum. Baru seram. Nampak tak, geng? Keterang sangat. Aku tak pandai sangat buat cerita hantu ni. Dah sama ni kau buat apa? Tak pandai buat cerita hantu. So macam aku cakap tadi, cerita ni telah pun di-sharekan oleh orang cakap apa?
kawan-kawan kita lah dekat IG aku. And kalau korang ada cerita nak share pun, nak suruh aku ceritakan, korang boleh share dekat IG aku. Korang klik je Aku Ikmal Hanif, ataupun korang just scroll prak ke bawah, ada link IG aku. So klik je kat situ, terus akan ke IG, and nanti bila aku ada masa, aku akan ceritakan. Kalau korang nak tag aku kat story pun dipersilakan. Memang aku bangga, memang aku suka lah kalau tag aku kat story ni. Sebab apa? Sebab tak pernah orang nak tag aku kat story. So bila kadang-kadang ada benda ni, kita rasa macam dihargai lah, rasa disayangi. So cerita pada malam ni, aku akan ceritakan tentang satu makhluk. Makhluk ni memang orang cakap adalah dekat orang Melayu kita ni, memang selalu digunakan lah. Makhluk ni kalau aku sebut memang semua tahu, sebab dia dipergunakan oleh owner-owner lah, owner bisnes, kedai-kedai makan, untuk melariskan perniagaan diorang. Tapi kali ni bukan aku nak ceritakan tentang kisah peniaga makan yang ambil pelaris untuk untungkan kedai diorang. Tak, benda tu klise sangat. Cerita macam tu ibarat cerita pukul 7 drama Melayu TV3. Kita dah tahu ending dia macam mana. Dah tahu tiba-tiba terlanggar orang kaya tu buatkan dia jadi bini, lepas tu orang kaya tu jadi CEO, lepas tu bercerai, lepas tu kahwin balik, lepas tu ada anak, lepas tu happy ever after. Benda macam ni boleh agak kan? Biasalah filem Melayu kan, nak buat macam mana. Dan kisah ni telah diberikan oleh salah seorang follower IG aku. Dia sharekan dekat aku, dia cakap, "Bang, boleh tak kalau sharekan cerita ni untuk orang beringat supaya tak pakai benda alah ni." Sebab benda alah ni sebenarnya bahaya sangat-sangat. Sebab apa? Sebab tajuk cerita pada malam ni, aku akan bercerita tentang dendam pelaris. Cerita ni diceritakan oleh salah seorang sahabat kita dekat IG. Dan benda ni berlaku kepada arwah atuk dia, dah meninggal dunia. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada arwah atuk dia, supaya arwah atuk dia tenang, dicucuri rahmat dan dipermudahkan segala. Identiti aku rahsiakan lah, sebab benda ni pun dikira macam aib kan. And benda ni berlaku pada lebih kurang tahun baru je, lebih kurang dalam 10 tahun lepas, 2010 macam tu. Dan berlaku di Taiping, Perak. Atuk dia ni kat kampung orang panggil Pak Long. And Pak Long ni ada sebuah kedai makan dekat area kampung lah. Area kampung yang berada dekat Taiping, Perak. Dekat area tu memang ada 2-3 biji kedai makan lah. Yang jarak jauh-jauh ada 2-3 biji. Yang dibuka pada pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 malam macam tu. Yang diceritakan, 2 buah kedai tu memang laku gila. Memang orang cakap penuh lah, hari-hari kereta stop. Tapi kedai Pak Long ni tak ramai yang datang. Kalau ada pun 2-3 buah kereta, dia berhenti, dia minum air, dia lepak 2-3 jam, lepas tu dia balik, dia tak makan. Maybe sebab kedai Pak Long tu kedai lama kot, tak lawa, tak cantik. Tapi kedai-kedai lain ada lampu Star Wars tu, lepas tu macam meriah, buka lagu dandut apa-apa. Tapi Pak Long ni kedai dia macam kedai old school. Dan lepas beberapa bulan, Pak Long dia rasa macam tak best lah. Tak best sebab kenapa 2 kedai sana laku gila, hari-hari penuh orang. Tapi kedai dia ni satu hari nak dapatkan 2-3 customer memang cukup susah. Sampai dalam hati dia, dia rasa macam, 2 buah kedai ni dia guna-gunakan aku ke? Dia ada tutup pandangan orang daripada masuk kedai aku ke? Siapa orang tak perasan kedai aku kat sini? Senang cakap, Pak Long ni dah sampai tahap iri hati lah. Iri. Bilang bos, pale. Bawa gurau. Tak, bukan apa. Aku nervous sebenarnya nak cerita ni. Sebab since minggu lepas punya cerita pasal Eva Mosa tu, aku macam energi aku jadi drain. Sebab bila kita cerita pasal dia, memang orang cakap energi kita, dia main dengan energi, dengan emosi. Macam aku cakap tadi, kedai Pak Long tak laku. Lagi 2 buah kedai yang berdekatan memang laku gila. So Pak Long ni ada rasa macam iri hati lah. Dia rasa macam, korang ni guna-gunakan kedai aku ni sampai kedai aku tak orang masuk. Kenapa ada rasa timbul iri hati tu? Sebab kedai Pak Long ni macam orang cakap kedai legend lah. Dah buka lebih kurang dalam 5-6 tahun. Kedai lagi buah kedai yang kat depan tu, dia macam dikatakan baru buka lebih kurang dalam setahun, tapi orang ramai gila. Kedai Pak Long yang dah buka 5 tahun ni, orang makin kurang. So dia macam pelik lah. Kenapa orang tak datang kedai kita? Yang kedai Tom Yum tu buat rosakkan kedai kita ke?
Ke yang jual apa western tu, dia tanam apa depan kedai kita biar orang tak nampak. Sampai dia rasa macam tu dekat Pak Long. Dia rasa macam orang buat jahat dekat dia. Dan sampai satu malam, Pak Long ni macam berborak lah dengan isteri dia. Berborak dengan isteri dia, dengan member-member dia. Dia luahkan lah apa yang dia rasa. Dia cakap, orang kedai makan depan tu aku rasa dia gunakan kedai aku lah. Dia tutup kedai aku biar siapa tak datang. Macam mana aku nak buat? Then that time, ada seorang kawan dia suggestkan satu dukun. Dukun ni, dia boleh buatkan kedai kau yang tak laku akan dipenuhi dengan orang. Memang penuh gila, memang sampai tak ada seat nak duduk kedai korang. Memang kawan dia ni memang promote betul-betul lah dukun ni. Dia cakap, bang kau kena pakai dukun ni bang. Kalau kau pakai dukun ni, memang orang cakap 2 minggu tu memang orang akan ramai lah. Kau bagi masa 2 minggu je, lepas 2 minggu berderet orang datang bang. Kalau 2 minggu tak ada orang datang, jangan risau, pergi balik jumpa dukun, kita ganti baru. Waranti 90 hari. Jual jin macam jual TV. So lepas termakan hasutan-hasutan syaitan kecil tersebut, Pak Long ni pun macam okey lah kalau macam tu. Kedai Tom Yum, kedai western tu maybe dah pakai benda ni awal, sebab tu kedai diorang laris. So aku kena pakai juga benda ni. Padahal tak tahu pun yang betul ke kedai dulu tu pakai benda tu. Tapi sebabkan orang cakap iri hati ni, menyebabkan kita fikir sampai ke situ. Sampailah satu hari, Pak Long pergi jumpa dukun tersebut. Dan bila jumpa, dah bayar pengeras, dukun tu bagi satu botol kecil yang berbalut dengan kain kuning. Dia cakap, dalam botol ini ada abu mayat orang mati. Dalam bahasa Jawa lebih kurang macam tu lah. Dan dia sambung lagi, dia cakap lagi, abu orang mati ini ialah abu orang mati bunuh diri. Jadinya mau digunakan harus ditanamin di depan kedai makan. Asal macam Bangla pula tiba-tiba ni. Elok-elok Jawa jadi Bangla. Pening lah. So dia cakap dalam botol yang dia bagi tu ada abu orang mati bunuh diri, dibalut dalam kain kuning dan kena tanam di depan kedai makan dia pada waktu yang telah ditetapkan. Tapi biasalah bila bermain dengan benda-benda syirik macam ni, dia ada pantang larang dia. And pantang larang pelaris yang digunakan dukun ni, dikatakan sepanjang pakai pelaris ni, dia tidak dibenarkan ziarah orang mati. Tak kira lah sepupu ke, sepapat ke, adik ke, isteri ke, dia tak dibenarkan melawat orang mati. Dan setiap hari kena sediakan seekor ayam bakar yang dibalut dengan kain kuning, diletakkan di hujung kedai untuk beri makan kepada pelaris. Pelaris ni biasanya dia akan pakai jin ludah. Kalau kau nak tahu, jin ludah ni memang biasanya lah, memang orang panggil pelaris ni dia akan pakai jin ludah. Memang tugas jin ni, orang tengah masak dia akan ludah je. Ni chef tengah masak. Dia ludah dalam makanan korang. Tapi syarat je, makanan yang diludah tu harus dimakan di kedai. Kalau di take away, benda tu tak berkesan. Tu kelemahan dia. Tapi kesan lah, anda kata kalau arwah Pak Long hidup lagi. Sekarang ni kan PKP, semua kena bungkus makan kat rumah. Mesti pelaris tu sia-sia je dia pakai kan. Dan satu hari, dia tanam pelaris tu depan kedai dia ikut suggestion kepada dukun tersebut. Pada waktu, certain waktu, dia tanam depan kedai. Lepas dia tanam je, dia baca, secara tiba-tiba 2 buah kereta berhenti depan kedai dia. Ni kau dah tanam, kau nak luruskan badan, kau baca, tiba-tiba kereta berhenti, parking depan kedai. Ingatkan yang datang singgah tu nak tanya arah. Cik, mana nak pergi Tambun Bukan, dia berhenti, terus turun, terus pergi masuk kedai. Dan time tu juga, macam first time lah dalam a few months, ada orang puji, cakap masakan kat kedai tu tersangatlah sedap.
Sangat sedap ni sampai tahap diorang dah habis makan, diorang jilat-jilat sudu, diorang jilat-jilat pinggan. Diorang cakap sangat sedap lah benda tu. Padahal dia tak tahu yang makanan yang dia makan tu telah pun diludah oleh jin ludah. Sebulan lepas tu, perniagaan Pak Long ni makin lama memang makin maju. Memang setiap hari penuh kedai dia. Sampaikan berebut-rebut orang nak ambil seat. Sampaikan terpaksa besarkan kedai. And kedai lagi buah. Kedai lagi buah pula. Kedai lagi 2 buah. Memang orang cakap tak laku langsung lah. Memang sampai satu tahap, kedai lagi 2 tu kena kecilkan kedai, kena start jual barang, kena tutup kedai kadang-kadang sebab tak laku. Orang cakap apa? Orang Inggeris cakap, the table have turned. Salah ke? Tapi betul lah, orang cakap macam perubahan tu lah, perubahan mendadak. Sampailah pada satu tahap, tiba-tiba macam terdetik lah dekat hati dia yang benda ni sebenarnya tak elok. Benda ni sebenarnya mendatangkan kesan yang buruk. Yelah, sebabkan dia buat macam ni, ada perniagaan yang terpaksa tutup, ada perniagaan yang rugi. Before this, mata dia buat, dia tak perasan. Yelah, tengah rasa macam rasa puas hati. Padan muka kau. Dulu kedai kau ramai, sekarang tak ramai. Padan muka kau. Pui. Contoh, ludah tu bukan. Contoh macam tu, dia tengah rasa bangga. Tapi lama-lama, dia rasa macam terdetik, rasa macam tak best. Rasa macam, aku buat ni macam tak baik je. Tak apa ke aku buat ni? Dia dah start rasa insaf tu. Sebab apa? Sebab dia fikir yang dengan adanya pelaris ni, dia dah tutup periuk nasi beberapa orang. Dan juga, sebabkan pelaris ni juga, dia terpaksa bagi makan orang-orang yang hari-hari ramai ke kedai dia tu, makan hasil ludahan jin. And dikatakan sis dia pakai pelaris tu juga, kawan dia meninggal, adik-beradik dia meninggal, dia tak dapat pergi langsung. Dia selalu bagi alasan, maaf, tak dapat singgah tengok ziarah sebab busy. Padahal itu adalah pantang larang untuk yang mengamalkan pelaris ni tak dapat pergi tengok jenazah. Yelah, member kau meninggal, kau tak dapat pergi tengok. Adik kau meninggal, tak dapat pergi tengok. And benda tu menyebabkan hati tiba-tiba terkesan nak berubah. Dan dia pun decide yang dia nak pergi jumpa dukun tu balik. Dia nak serahkan balik barang ni. Dia dah rasa macam tak nak dah buat kerja macam ni. Dan satu hari, dia pergi jumpa dukun ni. Apa yang mengejutkan adalah bila dia pergi ke rumah dukun ni seakan berlalang, ibarat dah lama tak ada orang. Dengan kayu tu kopak-kapik, rumah tu macam tak terurus. So Pak Long ni macam terkejut lah. Terkejut sebab yelah, dulu dia pergi rumah ni lain, tapi dia pergi kali ni rumah ni dah berubah 100%. Dengan lalang naik paras dada, dengan kayu tu kopak-kapik, dengan dekat dalam bersepah-sepah. Dan bila dia tanya orang lalu lalang, dikatakan dukun tersebut telah mati mengejut. Bila dapat tahu dukun tersebut mati mengejut, macam mati akal. Sudah. Macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak tarik balik jin ni? Yelah, tuan dia dah mati, aku nak bagi mana jin ni? Takkan aku nak jaga sampai aku mati? Then dia balik ke rumah, dia minta pandangan isteri dia. Wak, tadi saya pergi rumah dukun ni. Dukun ni, saya pergi, dia dah mati lah, Wak. Macam mana saya nak buat And isteri dia suggest. Isteri cakap, abang, apa kata kalau abang tak payah bagi dia makan? Aku terpaksa lebutkan suara isteri kan. Kalau tiba-tiba suara isteri dia garau, tiba-tiba kau ingat isteri dia ada halkom. Kahwin dengan jantina sama ke Pak Long ni kan? Bila Pak Long bercerita dekat isteri dia pasal dukun tu dah meninggal, isteri dia cakap, abang, tak apalah bang, cuba apa kata abang tak payah bagi makan dekat jin tu. Nanti kalau dia lapar, dia mati juga kan?
Kita kalau lapar pun kita mati. Ini kau pula jin. Kalau lapar mesti mati. Isteri dia cakap macam tu dekat Pak Long. So Pak Long ni dah mati akal, dia tak tahu nak berfikiran logik. Pak Long cakap, ada betul juga kan? Okeylah, start pada esok, kita jangan bagi makan dia. Nanti lama-lama, dia kurus, dia matilah tu. Hari pertama, Pak Long tak sediakan ayam bakar berbalut kain kuning untuk pelaris dia makan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa efek. Bila hari kedua, Pak Long tak bagi makan dekat pelaris dia, ada sesuatu yang jadi. Bila esoknya, Pak Long singgah ke kedai, nak buka kedai, didapati kebanyakan kerusi, meja semua bersepah-sepah. Kerusi makan sampai ke keluar kedai. Sampaikan Pak Long ingat yang kedai dia telah pun dirompak. So dia call polis, dia buat aduan sampai polis datang, polis cek kedai tu, apa yang hilang, apa yang jadi. Tak menunjukkan ada cap jari, tak tunjukkan ada kesan-kesan tapak kaki. Tapi barang-barang bersepah. Dapur bersepah, pinggan mangkuk terbang, kerusi sampai keluar. Tapi time ni Pak Long chill lagi. Dalam hati dia, dia still fikir, ni ada orang nak khianat aku ni. Dia nampak aku berjaya, mesti dia nak buat jahat dekat aku ni, nak suruh aku macam apa, macam rugi. So aku tak boleh biarkan ni. Biasalah orang memang tak nampak salah diri sendiri. Memang kalau ada benda jadi, dia salahkan orang lain dulu. So that day Pak Long pun kemas macam biasa barang-barang dia, dengan dibantu staff-staff, dah kemas, buka perniagaan macam biasa. Still untung, still ramai yang datang. And malam tu juga, hari yang ketiga, Pak Long lagi sekali tak sediakan ayam bakar berbalut kain kuning. Pada malam hari ketiga tersebut, ada sesuatu yang jadi, yang mengubah hidup Pak Long sampai dia meninggal dunia. Hari ketiga, dia dah settle semua, dah tutup kedai, on the way balik rumah. Lebih kurang dalam pukul 1, 2, 3 pagi macam tu. Masa dia balik rumah, rumah gelap gelita. Pasangan Pak Long ni adalah pasangan yang tak ada anak. Maksudnya dua-dua suami isteri ni tak ada anak. So bila diorang pergi kedai, diorang balik rumah, memang rumah tu kosong, gelap gelita, lampu tutup. So diorang macam biasa, park kereta kat garaj, masuk rumah buka lampu, kosong, hening, sunyi. Pak Long yang dah penat-penat ni, dia decide nak rehat jap depan TV. Depan TV ada sofa panjang, dia baring atas sofa panjang. Time ni Mak Long, isteri dia, masuk bilik siap-siap nak tidur lah. Mandi, pakai perfume wangi-wangi. Tengah Pak Long tengok TV, dia macam time tu dah penat. So tengok TV dalam keadaan mamai. Sedar tak sedar, mata buka-buka, mata buka-buka, tutup, buka-buka, tutup. Sampai satu tahap, tak tahu siapa tengok siapa. Pak Long tengok TV ke TV tengok Pak Long? Dan masa Pak Long tengah mamai depan TV, mata celik tutup tu, tiba-tiba Pak Long macam tersedar, terdengar ada satu suara garau yang dalam, dan suara tu berbunyi, lapar. Pak Long yang tadi mamai, dia ingatkan benda tu mimpi. Tu tersedar tengok kiri kanan depan belakang, kosong, tak ada orang. Dia rasa macam, ni firasat je kot, terbawa-bawa, penat sangat kerja. So dia masuk bilik, dia mandi, dia siap-siap nak tidur. Lepas siap-siap, diorang pun tidurlah suami isteri, tutup lampu semua. So memang rumah tu gelap lah. Yang tinggal maybe lampu ruang tamu je lah sebiji. Then lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, tengah tidur lena, dua-dua dengkur macam lembu, tiba-tiba ada bunyi pinggan pecah dari dapur. Terus kedua-duanya bangun dengan muka cuak, ingat pencuri masuk geng. Bunyi pinggan pecah pula. Bunyi pinggan pecah, terus kedua macam bangun, macam terkejut gila sebab tiba-tiba bunyi pinggan pecah. So Pak Long ni terus dia grab kayu,
Dia simpan kayu kat tepi, dia grab kayu tu sebab dia macam ingat pencuri lah. At least kalau ada kayu ni selamat sikit. Reset lagi. So dengan pegang kayu, Pak Long keluar bilik. Bini dia dekat belakang, follow takut-takut. So dia keluar bilik, dia jalan senyap. Dalam keadaan hati-hati nak pergi ke arah dapur. Tiba je dekat pintu dapur, ada lansir. Orang zaman dulu dapur tak ada pintu, dia tutup dengan lansir je. Time tu lansir dia tengah terikat lah kat tepi pintu. So di balik lansir tu, dapur gelap. Dan di sebalik kegelapan tu, dia nampak di atas meja ada satu bayang-bayang. Di atas meja tersebut ada bayang-bayang yang tengah mencangkung atas meja makan. Kau bayangkan dalam gelap, dekat dapur ada meja makan. Dan kau di sebalik lansir tu, kau intai, nampak atas meja tu ada benda tengah mencangkung, bermata merah, tepat memandang ke arah kau. Time tu, kaki Pak Long memang dah lonlai gila. Kaki dia dah ketar-ketar, lutut dia dah nak tercabut. Tapi dalam keadaan lembut, dalam keadaan lonlai tu, dia tanya, dalam keadaan pegang kayu kan, pegang kayu macam tu, ketar-ketar ni, dia tanya, siapa engkau? Kau nak apa? Dan dengan suara garau yang dengar time dekat tempat TV tadi, suara garau tu sekali lagi sebut sambil mencangkung. Dia cakap, lapar. Bila dengar suara garau yang cakap lapar tu je, Pak Long terus buka lampu. Buka lampu. Terang pula, ya Allah. Silau. Tutup balik. Bila dengar suara garau tu je, Pak Long terus petik buka lampu. Bila buka lampu, secara tiba-tiba, benda tu hilang. Lampu terbuka je, benda tu terus hilang daripada pandangan. Dapur kosong. Dia fikir, pelaris ni dah ikut balik rumah ke? Dia pandang isteri dia pandang dia. Dan diorang kembali ke bilik, dia kunci pintu. Time tu dua-dua dah cuak. Isteri dia dah nak nangis. Tapi Pak Long cakap, awak tidur dulu lah, tak apa. Saya jaga. InsyaAllah tak ada apa-apa. Dan isteri Pak Long tidur kat sebelah. Pak Long termenung pandang dinding sampai tertidur. Dalam tengah tidur, dua-dua lain yang tidur, tiba-tiba ada satu lagi gangguan yang jadi. Gangguan di mana tengah tidur, lenyap dua-dua, katil diorang tiba-tiba berayun depan belakang. Ni katil, dia katil queen lah kan, katil suami isteri tu kan, yang duduk macam ni. Tengah tidur, katil dia macam goyang. Pak. Pak bukan bunyi katil, tu bunyi lain. Tengah tidur, katil diorang bergoyang. Krek, krak. Boleh lah tu geng, asal korang dapat imagine kan. Masa katil bergoyang tu, isteri Pak Long kat sebelah tak sedarkan diri. Memang tidur mati. Katil tu makin lama, makin kuat bergoyang. Sampaikan Pak Long tersedar. Dia ingat gempa bumi. Dia tersedar, dia terus buka mata. Dan bila dia buka mata, betul-betul di atas kaki katil yang berada di depan dia, ternampak seekor makhluk tengah mencangkung atas kaki katil tersebut. Dan makhluk tu pandang tepat ke arah mata Pak Long dengan mata merah. Tapi kali ni, disebabkan cahaya dari luar masuk dalam bilik, Pak Long ternampak jelas rupa jin tersebut. Time tu memang jelas gila. Susuk tubuh dia ibarat manusia, tapi perut dia buncit gila.
Lidah dia terjelir sampai ke pusat. Muka dia ibarat muka orang tua kerepot. Rambut berwarna putih, bergigi taring tajam dan bermata merah. Kaki dia mencengkam kaki katil sambil tepat memandang Pak Long. Sambil lidah terjelir, makhluk tu terus bercakap, lapar, lapar. Time tu, Pak Long memang kaku, tak boleh lari, tak boleh jerit. Badan dia seakan-akan terkunci. Tapi jap, cuba korang jelir lidah. Jelir lidah sekarang. Jelir lidah. Lepas tu tiba korang cakaplah apa-apa pun. Nama saya Ikmal. Cuba cakap. Nama saya Ikmal. Kita tak boleh cakap macam tu, tahu tak? Tapi jin ni boleh buat. Jin tu boleh cakap lapar. Dah ada geng. Dah. Tutup balik lidah tu. Buruk. Macam woof woof. Macam aku cakap tadi, depan dia ada makhluk tu tengah cengkam kaki katil pandang ke. Pak Long ni memang tak boleh buat apa-apa. Terkeras badan dia. Nak baca ayat suci Al-Quran tiba-tiba blur, tak ingat. Nak kejut isteri kat sebelah, tangan dia seakan-akan kaku, tak boleh nak bergerak. Jadi sepanjang malam tu dia hanya boleh memandang ke depan dengan keadaan kaku macam tu, tanpa boleh buat apa-apa sampai ke pagi. Esoknya pukul 7 pagi lebih kurang macam tu, isteri dia terjaga dan bila pandang sebelah ke arah Pak Long, terkejut sebab keadaan Pak Long kat Seremban. Keadaan Pak Long time tu ibarat lumpuh. Badan dia kejung macam ni, mata terbeliak, mulut ternganga. Bila panggil, bila gerak, bangun bang, kenapa macam ni? Bangun, kenapa macam ni? Bila gerak, bila kita panggil, dia boleh sahut. Tapi ibarat lumpuh, tak boleh gerak. Dia boleh cakap hanya bunyi suara tu je Pak Long time tu. Then bini Pak Long ni terus call hospital. Hospital datang. Bila cek dikatakan Pak Long kena lumpuh sepenuh badan. And time tu memang ramai gila pelik. Kenapa orang tua ni boleh tiba-tiba je lumpuh macam ni? Tak ada penyakit, tak ada apa, tiba-tiba boleh lumpuh. And orang ingat dia lumpuh sebab kuat sangat bekerja. Tapi ni orang tak tahu dia lumpuh disebabkan oleh kena ludah dengan jin pelaris. Dan selepas 3 bulan, lepas dirawat selama 3 bulan, duit yang sebelum ni banyak. Akibat apa? Akibat perniagaan yang gila-gila laku, tiba-tiba cepat sangat habis. Cepat apa? Sebab nak rawat si Pak Long ni. Sampaikan 3 bulan tu, mulut dia baru boleh gerak sikit-sikit. Boleh cakap, tapi tak boleh cakap sepenuhnya. Macam saya nak HOI 1. Macam tu. Lidah dia tak boleh gerak, tapi orang faham lah nak cakap apa. Dan since mulut dia boleh gerak tu, dia ceritakan dekat Mak Long apa yang dia nampak. Dan dia ceritakan juga sepanjang 3 bulan dia lumpuh, 3 bulan mata tak boleh tutup. Selama 3 bulan tu juga makhluk pelaris tu setiap malam datang cakap lapar. Tapi selama 3 bulan tu dia tak boleh buat apa-apa. Sebab tak boleh nak bercakap, tak boleh nak menangis.
Macam isteri dia pun macam tak boleh nak describe apa yang cuba Pak Long sampaikan, sehinggalah mulut dia boleh bercakap. Dan lepas Pak Long bercerita, barulah dia jumpa saudara mara, bawa Pak Long ni berubat ke tempat perubatan Islam. Dia ceritakan semua apa yang jadi. Memang duit yang kumpul before this, sebabkan untung kaya pakai pelaris ni, memang total habis. Bawa pergi ubat lumpur, bawa pergi untuk ubat perubatan Islam lagi. Dan lebih kurang dalam sebulan tu, perubatan Islam ni berjaya untuk halang daripada pelaris tu datang jumpa Pak Long. Tapi Pak Long still lumpuh sampai sehingga hujung hayat dia. Dan sekarang pelaris tu tak tahulah, hilang. Sebab diceritakan masa diorang nak gali cari bungkusan kuning yang dipenuhi dengan abu mayat bunuh diri tu, dikatakan benda tu hilang. Dan dirisau sangat-sangat, takut jin pelaris tu yang korek dan ambil bungkusan tu, dan sekarang berkeliaran di sekeliling anda. So, itu saja geng cerita untuk malam ni. Aku harap korang enjoy. Kalau korang enjoy, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa ajak member-member korang untuk subscribe channel aku. And kalau korang ada cerita seram nak share dekat aku, korang terus boleh pergi ke IG aku. Scroll ke bawah, dekat description tu ada IG aku. Just klik link tersebut, akan terus masuk IG. Kalau korang malas sangat nak subscribe ke bawah, search je aku Iqmal Hanif dan klik follow, klik DM. Senang, sumpah simple. Dan pesanan malam ni, hati-hati kan nak tidur, sebab kita tak tahu pelaris tu dekat mana sekarang. And dikatakan sampai sekarang pelaris tu hilang. Aku risau, takut dia ada dengan kita. So kalau nak tidur, make sure jaga kaki masing-masing. Kalau nak tidur tu, kalau boleh tangan tu jangan terlebih dekat birai katil. Kunci betul-betul dalam katil tu. Takut apa? Takut kena tarik. Takut kan? Jangan takut, kita ada Tuhan. So itu sahaja geng untuk malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe geng. So itu sahaja untuk malam ni. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Kantoi pula lampu. Terima kasih geng. Gerak lu. Assalamualaikum. Jumpa di konten akan datang.